Stop minggu ini kita ke negeri Johor Darul Takzim. Minggu ini kami berpeluang menerokai negeri Johor. Perjalanan kami dari Kuala Lumpur adalah selama 3 jam setengah untuk sampai sini. Assalamualaikum, hi you all, sis dan geng Pit Stop sekarang ni dah pun sampai ke negeri Johor Darul Takzim. Kami dah sedia dan susunkan pelbagai aktiviti menarik khas untuk semua penonton Pit Stop kali ini. Jadi jangan ke mana-mana, stay bersama sis, okey? Persinggahan pertama kami ialah ke kampung Johor Lama. Jom, follow sis, kita tengok apa yang menarik kat sini. Menyingkap sejarah kampung Johor Lama ianya terletak di atas tebing muara Sungai Johor di kawasan Teluk Sengat. Sekarang ini kita berada di perairan Sungai Johor yang menghala ke Kuala lah. Kalau ke sebelah kanan ni ialah menghala ke hulu. Okey, sekarang ini Johor Lama ini ialah bekas ibu negeri Johor lah. Di mana selepas kejatuhan Kerajaan Melaka 1511, Sultan Alauddin Riayat Shah yang kedua telah sampai ke sinilah. Kita boleh lihat di sinilah dipanggil Kota Johor Lama. Okey, pada 1526 Sultan Alauddin telah sampai dan telah membuka kota ini. Kalau anda semua datang ke Kota Tinggi, bermulanya di sini 1526, di sinilah bermulanya sejarah negeri Johor. Dan Johor Lama ini ialah salah satu ibu negeri Johor lah, dan yang pertama dibuka. Kawasan ini juga dikenali sebagai Kota Batu pada satu ketika dulu. Sebab apa dinamakan Kota Batu? Di mana di sini kalau kita lihat, kalau air surut kita akan nampak struktur batuan di mana kota ini dibina di atas bukit. Ini adalah rentetan daripada sejarah-sejarah Johor Lama lah. Yang sangat kita kena pelihara lah. Okey, ini adalah Sungai Johor. Sungai ini air masin lah, makin ke Kuala memang masin, ke hulu, makin lama ke hulu dia akan jadi payau. Okey, di sini salah satu lagi produk pelancongan di Johor Lama ini ialah memancing. Okey, kita boleh lihat banyaknya rakit-rakit lah di sini, rumah rakit ataupun rakit memancing yang dimiliki oleh orang-orang kampung. Selesai aktiviti sepanjang Sungai Johor, kami semua ke dataran kampung Johor Lama untuk menyelami cara-cara kehidupan masyarakat ini. Sis mula dihidangkan dengan air sakar yang merupakan air daripada turun-temurun keturunan bangsawan dulu-dulu. Kemudian sis juga berpeluang masak belangkas yang merupakan salah satu makanan tradisi masyarakat kampung Johor Lama ini. Tengok ni ya, ni belangkas. Belangkas yang telah direbus. Oh dia, belangkas ni dia macam telur-telur ya, dia tak ada isi ya. Okey, dia belangkas ni sebenarnya yang betina ada telur. Yang betina ada telur,
Yang jantan, yang jantan. Yang jantan yang kita selalu nampak yang berkepit belakang tu, tu yang jantan. Oh, itu yang tak ada jantan apa lah. yang kuat berkepit tu. Dia selalu berkepit macam belangkas, itulah. Kuih tekap ni sedap tau you alls. Kuih tekap ni juga merupakan salah satu kuih tradisional penduduk di sini. Okey, itu dia keistimewaan yang terdapat di Kampung Johor Lama yang perlu kita, generasi baru ini mempelajari sejarah lama dan terus menghargainya. Baiklah, seterusnya kami mengambil peluang ke Muzium Kota Johor Lama untuk melihat koleksi sejarah dengan lebih dekat. Memang menarik. Jom. Muzium Kota Johor Lama diletakkan di bawah pentadbiran Jabatan Muzium Malaysia. Pembinaan muzium ini bermula pada Ogos 2004 dan siap sepenuhnya Februari 2007 dengan reka bentuk bercirikan rumah tradisional. Memang cantik. Fungsi utama muzium ini adalah untuk memberi maklumat dan gambaran yang lebih jelas kepada semua pencinta sejarah untuk mengetahui dengan lebih mendalam sejarah Kota Johor Lama yang pernah menjadi pusat pentadbiran Kerajaan Melayu yang penting selepas era kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka pada tahun 1511. Tengok tu, terdapat pelbagai barangan tinggalan sejarah yang sama-sama dapat kita lihat di sini. Seperti replika batu nisan Aceh. Menarik kan? Dan yang paling menarik perhatian sis adalah peluru meriam. Di mana ini adalah peluru meriam yang asli yang digunakan semasa zaman serangan Portugis, iaitu di mana peluru meriam yang dipamerkan ini ditemui semasa ekskavasi pada tahun 1960. Dan ini adalah peluru yang digunakan semasa Portugis menyerang Kota Johor Lama. Menarik kan? Okey, selesai di Kota Johor Lama, sekarang sis dan bikers meneruskan perjalanan kami ke pit stop seterusnya, iaitu singgah makan di kedai yang menjadi kegemaran rakyat. Jom! Okey, jom kita singgah makan di restoran Tapak Corner. Nak tahu apa yang menarik? Jom ikut sis! Okay, you all, sekiranya you all semua nak cari makanan untuk sarapan pagi dan nasi campur untuk makan tengah hari, semua ada kat sini. Memang sedap dan memang letup. Pelbagai lauk pauk masakan Melayu Johor ada disediakan, dan sekiranya you all semua singgah negeri Johor, wajib tahu datang di restoran Tapak Corner Johor Bahru. Baik, Alhamdulillah semua makanan dah terhidang. Tengok ni macam-macam jenis makanan ya, Cik Farid. Saya ni memang tak sabar nak makan ni. Tapi bila saya nampak makanan-makanan yang begitu unik sekali ni, so nak tahu, nak share juga dengan penonton-penonton Pit Stop hari ni. Jadi Cik Farid boleh terangkan apa makanan ni? Ini mi siam kuah. Mi siam kuah. Mi siam kuah. Mi siam kuah. Asal dia daripada Singapura. Ini ada mihun, ada apa? Kuah dia, kuah tauco dan telur rebus dan juga sikit sambal. Dan ada juga asam. Oh, ada kacang sikit. Itu yang bagi keunikan rasa dia tu kan. Okey, ini juga, ini amat menarik perhatian saya. Nasi rawan. Nama dia pun macam ala-ala ke Jawa-Jawa sikit ya. Memang asal daripada Jawa.
Okey, apa yang ada kat dalam nasi rawon ni? Ada nasi putih, ada paru, ada tempe, ada babat, Bergedil. bergedil. Cambah ni dia macam kacang hijau sikit ya. Okey, tak sabar nak rasa. Okey you all, makan sudah, rehat pun sudah, jalan-jalan pun sudah, right sana sini pun sudah. Okey, sekarang kita berehat dulu dan nak stay kat mana selepas ni ya? Okey, jom follow sis seketika nanti. Cita rasa asli bersama haruman yang menawan, campuran bersama buah tunjuk langit serta pegagan, adunan bersama daunan kopi terpilih. 7 Cafe, aromanya yang terbaik. Kesesakan trafik, pecutan di lebuh raya, keadaan pemanduan moden menghasilkan suhu enjin lebih panas, mengakibatkan pengurangan prestasi dan kehausan enjin. Oleh itu, Petronas Sintium direka dengan teknologi Cooltech bagi mengawal suhu di bahagian penting enjin, seperti anda dan pemandu ternama seluruh dunia. Ketenangan dalaman enjin perlu dikekalkan untuk mencapai prestasi terbaik. Ketenangan dalaman, hasilkan prestasi kejayaan. Perjalanan kami diteruskan lagi. Kali ini kita singgah dulu tempat penginapan sis dan bikers di negeri Johor tau. Scholars in Universiti Teknologi Malaysia UTM. Scholars in Universiti Teknologi Malaysia UTM merupakan penginapan di dalam kampus untuk para penceramah tetamu, ibu bapa pelajar UTM dan juga orang awam. Dengan memiliki 197 unit penginapan pelbagai jenis sedia untuk disewakan dalam kawasan kampus Johor Bahru. Selesa dan memuaskan. Sis dan bikers stay di sini tau. Sekarang dah waktu malam. Ini pula aktiviti sis di waktu malam. Dalam program Pit Stop adalah menjadi satu acara wajib untuk kami membawakan masyarakat untuk menyelami seni tarian yang terdapat di setiap negeri yang kami singgah. Kalau dah masuk Johor, memang tak sah kalau kita tidak belajar seni tarian tradisional rakyat Johor iaitu Zapin. Jom kita bersama dengan Persatuan Penggiat Zapin Negeri Johor, Perzapin, untuk melihat keunikan dan keistimewaan tarian Zapin ini. Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Mirul? Khabar baik. Apa khabar semua? Baik ya? Ya. Okey. Sebelum saja. kita buka langkah, okey, sis dengar Perzapin ni adalah satu tim yang hebat di Johor. Ya. Berceritakan sikit. Okey, untuk Persatuan Penggiat Zapin Johor ni adalah badan bukan kerajaan dan ditubuhkan pada tahun 2010. Okey Amirul, apa kata kita cuba buka boleh. langkah? Jom. Kita Ini boleh genggam start, tak sudah? Okey, Okey, genggam tak pegang sudah. macam ni. Okey, betul. Okey. Alright, 1, 2, mula. 1, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Negeri Johor membangun pasar. Negeri Johor membangun pasar. Rakyat semuanya berbuat pakar. Rakyat semua. Kesesakan trafik, pecutan di lebuh raya, keadaan pemanduan moden menghasilkan suhu enjin lebih panas, mengakibatkan pengurangan prestasi dan kehausan enjin. Oleh itu, Petronas Sintium direka dengan teknologi Cooltech bagi mengawal suhu di bahagian penting enjin, seperti anda dan pemandu ternama seluruh dunia. Ketenangan dalaman enjin perlu dikekalkan untuk mencapai prestasi terbaik. Ketenangan dalaman, hasilkan prestasi kejayaan. Cita rasa asli bersama haruman yang menawan. Campuran bersama buah tunjuk langit serta pegagar. Adunan bersama daunan kopi terpilih. 7 Cafe, aromanya yang terbaik. Okey, kita teruskan lagi pit stop dan sekarang kita santai-santai dulu. Untuk episod kali ini kami bawakan anda tentang kebaikan menggunakan minyak Petronas Sprinter dengan teknologi Ultraflex yang dirumus untuk bangkitkan deruman motosikal anda. Formulasi minyak pelincir ini amat unik, flexibility dan serta tangkas untuk motosikal bergerak dengan pantas. Mari tengok testimoni pengguna-pengguna minyak enjin Sprinter F900 milik Petronas. Saya menggunakan jentera Honda CB650. Setelah 2 bulan menggunakan minyak Petronas Sprinter F900, saya dapati jentera motor saya performanya meningkat daripada sebelum ini, seperti geserannya makin kurang. Yang paling penting bagi saya ialah respon semasa menggunakan gear makin bertambah dengan setelah menggunakan minyak ini. Saya mencadangkan minyak Petronas Sprinter F900 untuk semua rally-rally di Malaysia. Terbaik. Penggunaan minyak Petronas Sprinter F900 ni mampu untuk membuatkan enjin motor lebih lancar lah. Dan semenjak saya guna minyak fully sintetik ni, bila servis, motor saya rasa lebih ringan dan lebih smooth lah bila di jalan raya. Semenjak saya menggunakan minyak Petronas Sprinter F900 ini, enjin motosikal saya lebih senyap. Penggunaan minyak juga jimat dan yang pasti kuasa enjin saya, motosikal saya lebih laju. So saya syorkan kepada semua, gunakanlah minyak Petronas Sprinter F900 ini. Salam sejahtera dan Assalamualaikum. Sekali lagi segmen bersama Bernialing. Tuan-tuan, untuk kali ini ingin saya bercerita sikit secara ringkas tentang model kami iaitu TRK 502X. Didatangi dengan 3 warna, grey, merah dan putih. Model ini juga mempunyai crash bar secara standard dan juga paling menarik ialah sistem ABS yang mana setengah motor mempunyai permanen. Untuk TRK 502X, ini sistem ABS boleh kita aktif dan aktifkannya. Juga didatangi dengan rim 19-17, didatangi secara lengkap 3 congkak persamaan kiri kanan dan juga double stand serta exhaust dan juga pelindung. Tuan-tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan, motosikal TRK 502 ini pernah memasuki pertandingan Rimba Raid 2019 di mana kategori yang dimasuk adalah kategori B
seramai 130 orang dan TRK telah mengungguli kedudukan yang ke-10. Ini membuktikan dengan harga yang mampu milik pada harga RM31,000, model yang dibawa oleh Benelli M-Force TRK 502 ini mampu bersaing dalam pasaran yang berada pada hari ini. CSR kali ini kita bersama-sama menyantuni warga tua di Rumah Sri Kenangan Johor Bahru. Rumah Sri Kenangan telah ditubuhkan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia. Melihatkan raut wajah insan ini, tiada siapa tahu akan isi hati mereka ya. Diri umpama Quran buruk, hendak dibuang serba salah, hendak disimpan, tidak boleh dibaca. Kasihnya ibu tulus sejati. Di sini ditempatkan warga tua dan warga emas yang mungkin mak-mak dan ayah-ayah kita lantaran kealpaan mengejar duniawi. Insan ini dibiarkan tanpa kasih sayang. Tiada lagi panggilan manja dari anak-anak. Kasih tak dapat ditukar ganti. Saya kadang-kadang saya lepas mandi, dia termenung, dia menangis. Saya pun tak tahu apa, air mata keluar. Itulah sifat bapa, sifat pada anak. Memang sayang dengan anak. Saya tak pernah pukul dia. Jadi apa harapan Pak Cik? Harapan saya lah. Dia jumpa saya sebelum dia mati. Jumpa saya, dia peluk saya, dia cium saya. Hilang rindu. Kalau Mak Cik rasa sedih selalunya, apa yang Mak Cik buat? Mari sedih. Tak ada apa-apa lagi. Tak ada apa-apa lagi. Kalau dizinkan Allah, panjang umur, anak-anak Panjang umur, minta kita tenang jiwa kita tenang. Minta tenang waras pikiran kita, tenang jiwa. Dan kalau mati pun kita beriman. Ini pula kesedihan seorang kakak yang dibuang oleh adik-beradik sendiri, mengadu kesedihan yang ditanggung seorang diri. Cik, siapa nama Cik? Nama Mak Cik, Ku Fatimah, Ku Abdul Ramid. Apa Cik? Okey, dah berapa lama Mak Cik duduk kat sini? 5 tahun. Okey. Apa yang buat Mak Cik rasa sedih bila duduk kat sini? Keadaan ni sekat ni bagus-bagus sebab Mak Cik tertekan pasal adik-beradik lah. Tu jadi tertekan. Apalah adik-beradik dah? Mak bapak dah meninggal. Dia buang dengan saya. Dia tak mengakui saya ni kakak dia. Allah yang tahu dalam hati saya. Aktiviti sentuhan kasih ini dimulakan dengan aktiviti beramah mesra menghiburkan semua warga emas yang ada di sini. Sesi nyanyian dan juga tarian diselitkan dengan harapan kami boleh menghilangkan sekejap kesedihan dan kerinduan di hati mereka. Ini pula pengagihan kain plekat dan kain sarung batik kepada semua yang hadir. Kami dari Tunas Bioherb sangat berbesar hati dengan program CSR dan aktiviti-aktiviti yang dijalankan seperti ini. Okey, selesai segmen sentuhan kasih kali ini di negeri Johor. Sis dan juga tim Pit Stop meneruskan perjalanan kami ke Pit Stop seterusnya. Jom.
dan geng-geng biker semua, selamat sampai di destinasi makan di Johor yang seterusnya. Baik, ni Topi Cowboy kan, restoran ni sebenarnya ada dalam gua. Jadi, sis ni nak ambil mood sebab apa? Difahamkan kami akan disediakan dengan makanan-makanan western di The Cave Grill and Cafe. Malay Village ini didatangi dengan dua konsep kedai yang berbeza iaitu menu hidangan Melayu dan seafood dalam suasana taman yang indah dan The Cave yang menyediakan menu western yang begitu mengambil selera. Sis berada dengan so good looking manager for both restaurant Malay Village dan juga The Cave Grill and Cafe. Okey, jadi Cik Carol, saya difahamkan ini adalah menu-menu yang terbaru. Terkini. Okey, Ini adalah Wagyu beef burger. Kita homemade beef patty. And then kita buat something that is charcoal bun and something is different. Alright, and this is seafood aglio olio. We use tiger prawn and bits of salmon. To complement the whole pasta. And this is fresh. We don't use frozen anymore. Oh, carbonara. Turkey carbonara. Turkey carbonara. Ada turkey and then ni ada carbonara ni. Okay. And then last of all, kita ada rib eye. Fresh punya rib eye. So nanti bagi I cuba dulu boleh? Okey you all, menu yang ada kat sini memang macam-macam, pelbagai jenis menu yang menarik dan sedap. Selain makanan ala-ala barat, sis juga sempat merasa menu masakan hidangan Melayu bersama bikers. Kesedapan masakan ini memang walaway. Sedap sungguh. Okey you all, yang kat luar sana wajib datang tahu restoran ni, rugi kalau tak datang sis. Geng sudah, anda bila lagi? Alhamdulillah perut pun dah kenyang dan dah tibalah masa kami bergerak pulang ke Kuala Lumpur. Kita bertemu lagi di minggu depan. Kat mana pula ya minggu depan? Kalau you all nak tahu, nantikan kami di hari yang sama dan pada masa yang sama minggu depan. Okey, saya Sis Nurni Samsul Osman dan Bikers Stop undur diri. Okey, bye. Dari Nani ke Sungai Rambai, negeri bernama negeri Melaka, penuh cerita lama, sejarah kebanggaan rakyat jelata.